Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana pada waktu duha pada kali ini kita dapat meneruskan aktiviti membaca dan mempelajari. Mudah-mudahan dengan cara itu iman kita bertambah, kerana mendengar ilmu ni salah satu sebab mengapa iman kita bertambah, ya tuan-tuan. Dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia kerana penajaan kuliah duha kita pada pagi ini. Bab yang akan saya bawa kepada tuan-tuan pada kali ini adalah bab daripada kitab Riyadhus Salihin, satu kitab yang sangat mesra, satu kitab yang sangat mulia, satu kitab yang mendapat perhatian para ulama zaman berzaman. Ini tak lain tak bukan menunjukkan keikhlasan pengarangnya, iaitu Al-Imam An-Nawawi dalam menyampaikan Islam, tuan-tuan, ya. Kitab ini mendapat perhatian merentas mazhab, semua mazhab para ulama Islam, Hanafi baik, Maliki, Syafi'i, Hanbali, mereka mengkaji kitab ini. Hadis-hadis yang dikumpulkan ia menjadi teras kepada pembentukan akhlak, kerana akhlak itu adalah tanda kesempurnaan iman, tuan-tuan. Jadi ajarlah anak kita untuk beradab, ajarlah anak kita bagaimana berkata dengan orang, ajarlah anak kita bagaimana nak menunaikan hak orang, ajarlah anak-anak kita untuk menghormati jiran tangga kerana ia adalah adab. Jadi pada pagi ini kita baca bab ke-10 daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu Babul Mubadara ilal Khairat. Bab pada menyatakan galakan, motivasi untuk bersegera melakukan perkara-perkara yang menjadi amal soleh. Wa hatha man tawajjaha li khairin al-iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Dan galakan untuk mereka yang berpeluang untuk melakukan amal kebaikan itu supaya bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Jadi seperti biasa Imam Nawawi mengemukakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada Al-Quran Karim sebelum membincangkan bab-bab hadis yang menyentuh perkara yang dibincangkan. Itu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Ayat ke-148 surah Al-Baqarah, yang bererti bersegeralah melakukan perkara-perkara yang baik. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang keluasannya ibarat langit dan bumi telah pun disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi setengah kiraat, kata Imam Ibn Alan Al-Maki, Syafi'i, As-Siddiqi, beliau ni berkata setengah kiraat membaca irduhas samawati wal ard. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ard dengan ird lain, dia membawa makna berbeza, tuan-tuan. Begitu juga dalam hadis, kalau kita baca khiyarukum fil Islam khiyarukum fil jahiliyah idza khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu, yang betulnya faquhu, bukan faqihu, faquhu, kerana dia mempunyai makna-makna yang berbeza. Kalau kita sebut orang qani', qani' ni berarti orang yang tidak menunjuk-nunjuk keperluannya walaupun dia miskin. Tapi kalau qana' maknanya orang itu sudah ada sesuatu tapi dia sentiasa rasa tak cukup. Qaf, nun, ain, baris atas, atau wazan fa'al. Tapi kalau qani' wazan dia fa'il, maka maknanya orang itu rida, orang itu bersifat qana'ah. Tapi kalau qana'a, qaf, nun, alif, kaf, nun, baris atas, hamzah, kaf, nun dan juga ain, ia merujuk kepada maksud orang itu tak cukup-cukup dengan apa yang dia dapat. Jadi beza kan, tuan-tuan? Jangan main-main dia sudut bahasa, kerana ia membawa makna berbeza. Jadi kata Ibn Alan, setengah kiraat membaca irduhas samawati wal ard, tapi kiraat ni syadzah. Syadzah berarti kiraat ghair mu'tabarah, yang tidak dipakai. Walaupun bila kita merujuk kepada makna ird dalam bahasa Arab, ird maknanya lebar dia. Kalau kita beli rumah, ada lebar, ada luar, ada lebarnya. Panjang iaitu panjanglah, lebar-lebarlah. Tapi kalau dibaca dengan irduha, bahasa Arab makna ird ini adalah ird adalah lebar.
Jadi kalaulah maksud lebar syurga itu sudah pun di antara langit dan bumi, cuba bayangkan panjangnya. Kerana kita membeli rumah, aset, property, panjang adalah lebih dari lebar. Tapi kalau lebarnya sudah antara langit dan bumi, cuba bayangkan berapa panjangnya, berapa luasnya syurga ini untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjadi gesaan untuk setiap orang beriman bersegera dan jangan bertangguh melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, sekarang Imam Nawawi bawa hadis-hadis untuk kita renungi, ya. Terima kasih kepada Halimah Arsyad, Sa'adiyah Muhammad Arifin, ya, Saripah Saud Wan Najdah. Baik, kita lihat kepada hadis yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, iaitulah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Dalam hadis ini yang mengukuhkan gesaan, motivasi untuk melakukan amal salih ini dengan keadaan yang segera, Al-Imam An-Nawawi mengukuhkan hadis yang sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, iaitu Abu Hurairah berkata, Nabi SAW sabda, bersegeralah melakukan amal-amal salih kerana nanti akan muncul satu fitnah seperti kegelapan malam yang gelap katup, iaitulah seseorang lelaki itu, seorang manusia itu akan bangun pagi dalam keadaan beriman dan menghadapi hari petangnya dalam keadaan kafir, dan dia menghadapi hari petangnya dalam keadaan beriman, dan pagi esoknya dia sudah jadi kafir kerana menjual agamanya untuk kepentingan dunia yang sementara. Ini adalah hadis yang lebih jelas daripada konteks ayat yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di awal tadi, iaitulah gesaan untuk setiap kita supaya melakukan amal saleh bersegera kerana nanti akan timbul satu kekacauan. Fitnah dalam bahasa Arab, tuan-tuan, bukan bererti tuduhan, ya. Betul kembali perspektif kebanyakan kita, kerana ada sebahagian daripada kita beranggapan fitnah yang dimaksudkan oleh Quran, oleh hadis, itu merujuk kepada tuduhan. Bila seseorang menterjemahkan wal fitnatu asyaddu minal qatli, berfitnah itu, melakukan fitnah itu lebih dahsyat dosanya daripada membunuh, anda tersilap terjemah sebenarnya. Kerana bahasa Arab, fitnah yang dimaksudkan lebih umum daripada menuduh seseorang. Fitnah yang merujuk kepada tuduhan itu, menuduh seorang lain, namanya buhtan dalam bahasa Arab. Bahata ya buhtu, buhtan. Buhtan ni berarti menuduh seseorang tanpa bukti, mengadakan cerita, tuduhan palsu. Ini namanya buhtan. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab yang banyak dirujuk oleh ayat, yang dirujuk oleh hadis-hadis, contohnya yang kita sedang baca sekarang, itu adalah kekacauan, kezaliman, penganiayaan, pembunuhan, peperangan. Jadi ini adalah hari-hari fitnah yang akan dilalui oleh seseorang muslim dalam hidupnya, seperti yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Lihat kepada syarah yang dikemukakan, badiru bil amal ibtadiru wasari'u ilaiha qabla zuhuril awaiq. Fitanan, al-fitan jam'u fitnah, walaha fil lughati iddatu ma'anin minha al-imtihan wal ikhtibar wal azab, wal maqsud biha huna mawani' wa zunub wa mihan wa masaib syadida mudlimah tahulu bainal mar'i wa amalil khair. Kata para ulama yang mensyarahkan hadis ini, bersegeralah melakukan amal saleh sebelum datangnya halangan-halangan. Iaitu halangan-halangan dimaksudkan adalah membawa makna yang berbagai. Nombor satu sekali, kekacauan, imtihan, wal azab, dan seksa. Macam sekarang, tuan-tuan, bila kena ujian yang berlaku, ujian COVID, kita dah tak boleh nak pergi sembahyang berjemaah, tak boleh nak sembahyang Jumaat, barulah kita tahu nilai perhimpunan sembahyang itu kerana Allah bila telah terhalang seperti sekarang, kan? Barulah kita rasa Allahu Akbar, menyesalnya aku tak pergi ke masjid satu masa dahulu, yang sepatutnya pergi umrah, pergi haji, menangguh-nangguh tanpa sebab. Sekarang kalau ada potensi untuk dihalang melakukan ibadah umrah dan juga haji, mulalah rasa kesal. Kalau mati sekarang, apa aku nak jawab depan Allah SWT nanti? Jadi inilah dia bukti apabila seseorang menangguh-nangguhkan perbuatan amal salihnya itu, tiba-tiba berlakulah satu musibah, satu halangan, maka dia tidak akan dapat melakukan lagi perkara-perkara amal salih itu. Jadi Nabi telah memberi tamsilan ujian dan juga musibah dan azab, seksa yang berlaku dalam keadaan sekarang ni menghalang seseorang itu dia melakukan amal saleh, seperti yang kita lalui hari ini. Wa yumsi kafiran yahtamilu al-kufran bin ni'am
lima yudakhiluhu min al-ma'asi al-mub'idah min sahati syukur. ويحتمل الكفر الحقيقي يبيع دينه يترك دينه بأعراض بمتاع وخطام من الدنيا كأن يستحل مال أخيه أو يستحل الربا والغش ونحو ذلك من المحرمات. Dan maksud seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan Islam, berpetang dalam keadaan kafir, menghadapi hari petang dalam keadaan beriman, besok paginya dia kafir, adalah kerana kufur yang dimaksudkan sini ada dua, sama ada kufur nikmat ataupun kufur akidah. Kalau kufur akidah sangat parah tuan-tuan. Kufur nikmat ni berarti seseorang sentiasa menafikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kufur akidah itu lebih bahaya, iaitulah seseorang yang menjual agamanya untuk dunia yang sementara ni. Dan Al-Imam Ibn Alan menghuraikan dalam Dalilul Falihin, menceritakan tentang bentuk-bentuk kufur yang dilakukan. Mungkin seseorang itu yastahilu mala akhihi, mungkin dia boleh menghalalkan harta kawannya, harta temannya, harta orang Islam yang lain, dengan melakukan riba, dengan melakukan rishwah, Melayu panggil rasuah, dengan melakukan skim cepat kaya, dengan merampas harta orang lain, dengan merampas tanah orang lain. Jadi ini juga bentuk kekufuran yang disebut dalam hadis ini sebagai musibah yang berlaku kepada seseorang. Pagi-pagi nampak macam Islam, petang dah jadi orang kafir. Kafir kerana apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat kenapa? Kerana merampas harta orang, menganiaya orang, dan berbagai-bagai kelakuan-kelakuan yang sebaliknya untuk mendapat keberuntungan dunia. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian, kalau kita pergi lebih luas sedikit, bagaimana konteks orang bekerja. Sebelum ni kita pergi kerja kan, sebelum PKP, MCO, kita pergi kerja. Kat kerja, jual online, main WhatsApp. Bagus apa? WhatsApp yang kita forwardkan kepada teman-teman, keluarga, ahli karya tu tentang ceramah Ustaz Fulan bin Fulan apa? Betul lah. Tapi waktu kerja yang kau ambil kerana melakukan perkara-perkara yang tak disuruh, yang tak ada dalam kontrak aku janji itu, bagaimana kedudukannya? Soalannya, kadang-kadang ada orang yang bekerja di tempat-tempat tertentu, datang pukul 8 pagi, Masya Allah, awalnya naik punch in, lepas tu pergi turun merayau, pergi sana pergi sini, hantar anak pergi sekolah. Memanglah hantar anak sekolah satu kewajipan, betul, tapi kenapa kita punch in pukul 8 pagi dan kemudian kita keluar? Kita tak amanah pada waktu yang dimaksudkan kita punch in. Maksud punch in itu kita masuk office terus bekerja. Berapa ramai orang terlibat melakukan perkara-perkara semikian, tuan-tuan. Jadi ini bahayanya, bahaya yang berlaku dalam kehidupan pada hari ini, kerana orang ramai tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dia tak melihat ke orang yang tak ada kerja, yang terpaksa kerja yang rendah dan remeh, dan kerja yang menghinakan dirinya kerana tak ada peluang bekerja makan gaji macam dia elok-elok, menara tinggi, kerja pun gah, nama organisasi pun dihormati, tapi dia tidak melakukan kerja dengan betul. Ini termasuk sebahagian dari kufur yang ditentang oleh Islam, tuan-tuan, kufur nikmat. Jadi janganlah kita berbohong, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, Ats-Tsani an Abi Sirwa'ah بكسر السين وفتحها عقبة بن حارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض هجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر قطع ذهب أو فضة. Hadis ini riwayat Uqbah bin Harith, bahawa satu hari Nabi mengimamkan salat asar bersama para sahabat. Sebaik sahaja memberi salam, habis memberi salam, Nabi lantas bangun, meninggalkan sahabat-sahabat yang sedang memberi salam itu dalam keadaan tergesa-gesa pulang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kelakuan Nabi itu menarik perhatian kami, mencuri perhatian kami. Apa sebab Nabi buat begini? Jarang-jarang Nabi melakukannya. Kelang kabut, kenapa tergesa-gesa Nabi pulang ke rumah? Kenapa ya? Maka akhirnya Nabi SAW beritahu para sahabat semua, aku melakukan demikian kerana aku teringat di rumah ada sedikit bahan galian macam emas, macam perak yang diberikan kepadaku untuk tujuan diagih-agihkan kepada pihak yang memerlukan. Aku bimbang kalau aku terlupa nanti lepas asar dan masuk maghrib dan malam, maka tak ada peluang lagi untuk memberikan harta ini kepada yang empunyanya. Di sini menunjukkan kepada kita betapa kegesaan, kesungguhan Nabi SAW dalam menunaikan sesuatu tanggungjawab baginda SAW dengan tidak menangguh-nangguh.
Lihat ya. Fatakhatta ay qata'a as-sufuf hala julusin nas, hujar jam'u hujra ismul manzil, fazi'a khafa li'annahu khalafa 'adatahu fa innahu min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam yamshi an yashir ruwaidan yahbisuni an yushghilani at-tafkir fihi an tawajjuh wal iqbal 'ala Allah. Dalam penerangan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis ini, Nabi keluar dalam keadaan tergesa-gesa membelah saf-saf para sahabat untuk pulang ke rumah baginda, iaitu bilik rumah baginda ni ibarat macam bilik je tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi menunaikan ibadah umrah, saya selalu tunjuk jemaah yang bersama dengan saya, inilah saiznya bilik Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia panggil hujrah. Dalam Quran ada surah namanya Al-Hujurat. Jadi kecilnya rumah Nabi itu ketika dirobohkan, maka menangislah para tabi'in, contohnya Sa'id bin Musayyab, kerana mereka berkata memanglah layak dirobohkan kerana pembesaran Masjid Nabawi, tapi yang aku bimbang nanti umat Islam tidak akan dapat membayangkan lagi kezuhudan Nabi mereka pada rumah tangga baginda Islam, iaitulah saiznya yang sangat kecil, yang sangat zuhud. Jadi rumah Nabi ni kecil-kecil. Dalam kes ini Nabi pulang ke rumah, tidak disebut bait kerana ia sangat kecil, dia panggil hujrah. Kalau tidurnya Nabi SAW, kaki Nabi sikit lagi nak kena ke sepadannya, ke dindingnya. Jadi inilah keadaan rumah Nabi, zuhud rumah baginda SAW. Jadi tujuan Nabi bersegera pulang ke rumah selepas sembahyang asar itu, selepas bagi salam, kerana teringat ada satu harta yang disimpan oleh baginda, sepatutnya diberikan kepada fuqara, masakin, muhtajin, orang fakir, orang miskin yang memerlukan. Nabi bimbang nanti menjelang malam sudah terlambat untuk mengagihkan harta tersebut. Jadi istihbab at-takhallus mimma yushghilul qalba an zikrillah, واستحباب المبادرة إلى عمل الخير، جواز الاستنابة والتوكيل في صرف الصدقات مع القدرة على المباشرة. Jadi dalam hadis ini penjelasan dari para ulama, sunat kita menghilangkan sesuatu yang menimbulkan gangguan pada pemikiran kita. Jadi kalau dalam hidup ini kita selalu terganggu dengan satu perkara, yang paling baiknya ialah kita hilangkan benda yang mengganggu fikiran kita itu. Kalau macam sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika sedang sembahyang dalam kebunnya, melihat seekor burung yang cantik, terganggu khusyuk sembahyang sunatnya itu, maka kebun itu dihadiahkan untuk Islam. Macam tuan-tuan, mampu tak buat agak, tengah basuh kereta, tiba-tiba azan, basuh kereta terus, dah terlepas sembahyang berjemaah, hadiah kereta itu untuk Islam, hadiah kepada Yayasan Budi ke contohnya. Mampu tuan-tuan? Allah tak mampu kita tuan-tuan? Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka dalam Islam disuruh kita untuk menghilangkan perkara-perkara yang mengganggu kita. Nanti kita baca dalam surah bagaimana Allah Ta'ala menceritakan perangai nabinya. Ini ahbabtu hubal khairi an zikrabi hatta tawarat bil hijab. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman dalam satu riwayat mengatakan bahawa baginda sibuk dengan kudanya, banyak kuda yang baginda miliki untuk tujuan peperangan jihad, sehingga terlepas baginya satu sembahyang yang bagi seorang Nabi sentiasa dilakukan. Maka akhirnya kerana rasa yang amat menyesal, kuda-kuda itu, semua kuda itu disembelihnya, dikorbankannya, dibagi makan kepada rakyatnya. Jadi dalam hadis ini menerang kepada kita keperluan untuk kita hilangkan sebarang bentuk yang mengganggu-gugat kekhusyukan dan hubungan kita dengan Allah. Dengan sebab benda itu hendaklah kita hilangkan. Seperti Nabi SAW ketika sedang sembahyang diganggu oleh emas ataupun perak yang diberi untuk diagih-agihkan kepada orang memerlukan itu, maka ia mengganggu konsentrasi penumpuan dalam sembahyang. Lepas sembahyang Nabi terus selesaikan, takut nanti waktu berlanjutan dan harta itu tak sempat diagihkan. Sebenarnya dalam Islam kalau bab-bab sedekah ataupun memberi barang ni, kita boleh mewakilkan kepada orang lain, iaitu jawazul istinabah wa tawkil fi sarfis sadaqat ma'al qudrah 'ala al-mubasyarah. Kalau kita ni jadi pemimpin, sebagai contohnya jadi YB lah, atau jadi pemimpin kepada apa-apa organisasi khairat lah, maka kita nak kena bagi pemberian kepada orang memerlukan, kita boleh wakilkan saja. Tapi kalau Nabi SAW ada benda-benda seperti ini, Nabi lebih kerap membahaginya secara sendiri. Ini disebut oleh Al-Imam Abdul Hayy Al-Qahtani dalam kitab beliau bertajuk Taratib Al-Idariyah. Ada benda-benda yang Nabi wakilkan, tapi benda-benda yang bersifat sedekah jarang-jarang Nabi wakilkan. Nabi melakukannya sendiri. Kemudian dalam peringatan daripada hadis ini juga, tajarrud min masyaghil dunia halal ibadah litasfu nafsu fiha.
hendaklah kita menghilangkan ataupun kita membersihkan, kita meluputkan segala bentuk syughul keduniaan ketika sedang sembahyang, supaya bersih hati dan fokus dan khusyuk dalam ibadah yang dikerjakan. Hadis yang ketiga berkaitan dengan sikap Nabi dan juga para sahabat yang menunjukkan kesegeraan, kesungguhan, tidak menangguh-nangguh mereka dalam melakukan kebaikan, iaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, qala rajulun nabi yawma uhudin ara'aita in qutilta fa aina hana, qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil, muttafaqun alaihi. أفاد الحديث كسابقه يفيد المسارعة بفعل الخيرات وأن جزاء من قتل في سبيل الله مخلصا كان له الجنة استحباب أن يسأل الإنسان عما لا يعلم. Dalam hadis ini ada seorang sahabat yang tidak diberitahu namanya. Beliau bersama-sama dalam perang Uhud. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau saya mati dalam perang Uhud ni, di mana kedudukan saya? Maka Nabi memberitahu, kedudukanmu adalah di syurga Allah. Di tangannya ada kurma bekalan diberi kepadanya ataupun kurma yang dibawa sendiri. Maka dia pun tanpa berlengah lagi mencampakkan kurma tersebut untuk segera pergi berperang kerana merebut janji Nabi SAW, andai saya mati dalam pertempuran ini tempat saya di syurga. Maka tanpa berlengah lagi, walaupun kurma itu makanan yang enak bagi orang Arab, dicampakkannya dengan tujuan dia nak mengejar kelazatan yang lebih kekal, iaitu mati syahid. Dan matilah dia dalam perangan itu. Ini menunjukkan kepada kita kesungguhan para sahabat dalam melakukan tuntutan Islam. Kita pun tahu kisah seorang sahabat bernama Hanzalatul Ghasil. Hanzalah kan? Hanzalah. Siapa tak kenal Hanzalah? Hanzalah adalah seorang sahabat yang mulia yang berkahwin sehari sebelum perang Uhud. Pada malam dia bersama dengan isterinya, tiba-tiba datang seruan untuk jihad. Maka dia pun turut serta mengikut rombongan jihad itu dalam keadaan tak sempat mandi junub, tak sempat mandi janabah. Dirinya masih lagi dalam hadas besar bersama dengan isterinya malam tadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka dia pun pergi berjihad di medan Uhud. Dalam pertempuran tersebut dia mati syahid, belum sempat mandi janabah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Belum sempat. Dan datang malaikat berbondong-bondong untuk memandikan jenazahnya seperti yang dideskripkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isterinya yang dia bersama pada malam itu akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamakan dengan nama Abdullah. Abdullah ni jadi seorang panglima macam bapaknya. Jadi ini menunjukkan kepada kita kesungguhan para sahabat dalam memenuhi perintah Allah SWT. Mereka tak teragak-agak langsung, segera buat. Kita tahu kisah tentang Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah. Mereka punya anak nama Salamah. Orang Arab ini kalau ada anak, dia namakan diri dia dengan nama anak dia. Contohnya seorang ada anak bernama Faruq, maka dia dipanggil Abu Faruq. Dia ada anak nama Iqbal, maka bapa layak mendapat nama Abu Iqbal, ibunya Ummu Iqbal. Kalau orang Arab, tuan-tuan, kita memperkenalkan isteri kita kepada orang Arab, kita tak kata nama dia, katalah nama isteri ni contohnya namanya Mahfuzah. Kita tak kata pada orang Arab Hazi Mahfuzah zaujati lah. Orang Arab tak kata gitu. Orang Arab akan mengatakan Hazi Ummu Hannan, ini adalah ibu kepada Hannan. Bererti ini isteri saya, kami ada anak bernama Hanan, dan kalau belum ada anak pun kami bercita untuk dapat anak, untuk dinamakan dengan Hanan. Semuanya mengandungi doa. Ini style orang Arab. Jadi kalau kita berkawan dengan orang Arab, kita kenalkan isteri kita kepada orang Arab itu, kita cakap nama isteri kita, orang Arab pun tahu ni baru belajar bahasa Arab ni sebenarnya. Kerana culture orang Arab bukan begitu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada kes ini, sahabat ni tadi, beliau mati syahid dalam keadaan tak sempat makan, mencampakkan makanan tangannya kerana tak sabar-sabar dia untuk mendengar janji Rasulullah SAW itu dilaksanakan. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada banyaklah peristiwa berlaku dalam perang Uhud. Kalau tuan-tuan pergi umrah bersama dengan saya di Zahran Travel, kita menerangkan tentang perjalanan ini. Sebagai contohnya, kalau kita pergi ke Mauqi' Syuhada Uhud, tuan-tuan dimuliakan sekalian, kat situ kita akan lihat kubur seorang sahabat bernama Anas bin Nadir. Mungkin ramai orang tak kenal Anas bin Nadir ni. Ketika nak pergi perang itu, dia berkata pada teman baiknya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum ajma'in, bahawa sebenarnya aku telah terhidu bau syurga itu dari sekarang. Padahal syurga belum mati lagi, dia dah hidu bau syurga yang sangat harum. Maka dia terlupa habis semua kehidupan dunianya, tak sabar dia nak pergi berjihad, dan akhirnya dia mati syahid. Kematiannya seorang pun tidak dapat mengesahkan itu badannya kerana hancur mukanya dikejarkan oleh musuh. Sehingga datang kakaknya untuk mengatakan bahawa, ataupun adik perempuannya menunjukkan tangannya, melihat pada tangan, kenal tangan ni tangan abang.
barulah dia dipastikan itu Anas bin Nadir, kerana kesungguhannya untuk mati syahid, bersegera melakukan kebaikan, tak mau menangguh-nangguh. Kita ini kalau dia suruh jihad, boleh pergi tak tuan-tuan? Kereta luar habis bayar, rumah luar habis bayar, hutang kahwin luar habis bayar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah kalau berlaku suruhan jihad, muka-muka kita ni muka tak layak pergi jihad dia tuan-tuan, kerana tak qualified, banyak sang hutang. Allahu Akbar. Itu sebab Nabi mengajar Sayyidina Ali karramallahu wajhah kan tuan-tuan, amalkan doa ni tuan-tuan. Sayyidina Ali pun berhutang, Nabi pun berhutang. Nabi ketika wafat ada hutangnya yang tak dapat dibayar, maka baju besi yang dijadikan sebagai gadaian tebusan itu untuk membayar hutang Nabi SAW. Nabi ajar sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib doa ni, saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang belum amalkan, amalkan doa ni supaya kehidupan kita tak berhutang. Hutang tapi kita boleh bayar. Hutang ada jalan keluar untuk bayar hutang. Jangan hutang untuk hutang orang lain, untuk hutang orang lain, nak bayar hutang, hutang pula pada orang lain, tak selesai-selesai. Cuba tuan-tuan ikut sama-sama saya baca doa ni. Nanti kita postkan sama dan Yayasan Budi Ihsan boleh jadikan dia satu tips penting untuk orang-orang di luar sana supaya tak sentiasa meminta. Jadilah orang yang minta untuk menjadi orang yang beri kemudiannya. Tangan di atas baik pada tangan di bawah. Jangan nak mengharap semata-mata. Target dalam hidup kita setakat ni bantuan orang berikan, lepas ni kita tak mau minta bantuan lagi, kita pula nak bantu orang lain. Semangat ni daripada orang-orang Cahaya Nur Alif tuan-tuan, orang Cina. Dia dapatkan bantuan dari Persatuan peringkat awal, dia bekerja bersungguh-sungguh, dia pula bagi. Semangat ini kita kena ambil lah. Satu hikmah Nabi ajar kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ikut saya baca doa ni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan, cukupkan aku dengan yang halal dari mencari yang haram, dan kayakan aku dengan minta kepadamu, bukan kepada orang lain. Doa ni Nabi anjurkan kepada Ali karramallahu wajhah untuk mengamalkan. Maka kata Sayyidina Ali, aku mengamalkan, Allah membantu aku keluar daripada masalah-masalah hutangku. Bukan Allah jatuhkan duit sekepuk dari langit tuan-tuan ni. Taklah, Allah bantu kita untuk pandai belanja, cari rezeki yang berkat, tidak ditipu orang, dapat duit yang ada, akhirnya dapat bayar hutang. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau hutang kau sebesar gunung sekalipun, kita orang Melayu kata hutang keliling pinggang lah, kalau orang Arab dia kata hutang tu sebesar gunung sekalipun, maka ia akan dibantu jalan keluar, ditunjukkan oleh Allah untuk selesaikan hutang-hutang kita. Baik, hadis yang berikutnya yang keempat menceritakan keutamaan untuk bersegera melakukan kebaikan. Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqa a'zam ajran qala anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa kad kana li fulan, muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Maka Rasulullah telah menjawab, sedekah yang kau hulurkan dalam keadaan kau sihat, engkau kedekut, engkau takut kemiskinan dan mengharapkan jadi kaya, maka pada saat itulah sedekah kategori yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Saya ulang balik semula ya. Sedekahlah kamu dalam keadaan kamu sahih. Sahih ni sihat. Syahih, tamakkan harta. Takhshal faqra, engkau takut engkau miskin. Wa ta'mul ghina, dan engkau mengharap engkau jadi kaya. Jadi orang-orang muda yang ada di luar adalah menjadi satu kesilapan kalau kita kata, nanti dululah, nanti saya kaya, nanti saya jutawan, nanti macam fulan bin fulan, saya buatlah masjid. Bukan saya derma kapet yang tuan-tuan minta ni seluas. Kerana ini kalau orang nak ajak derma, di kreatif kan, dia kata dermalah seluas liang lahat masing-masing, kapet sebesar liang lahat kita, berapa kali berapa. Maka setiap orang akan rasa sedar dan motivasi untuk melakukan amal salih ini. Maka pihak masjid pun dapat kumpulkan duit. Kalau setakat kapet banyak ni, nanti dulu saya jadi kaya dulu, saya jadi kaya besok, saya derma lah sebab masjid, bukan bagi kapet.
Ini satu kesalahan tuan-tuan. Kerana Allah bukan lihat bila kita dia kaya, Allah lihat keadaan kita sekarang. Tentang besok kita mati, siapa boleh jamin? Maka dalam keadaan kita memerlukan harta, kita sayangkan harta, kita berusaha nak jadi kaya sekarang, kita berlumba-lumba, saat inilah sedekah kita kategori kualiti yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Bagaimana pula sedekah yang paling rendah, wahai Rasulullah? Sedekah yang paling rendah bila engkau sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Pada masa itu barulah sibuk engkau mengatakan, duit ayah dan kau tu tolong hantar kepada masjid, tolong hantar orang pergi umrah. Sebenarnya hantar orang pergi umrah ni bukanlah tuntutan dalam Islam pun, dan umrah pun bukanlah wajib bagi orang yang telah pergi, ataupun orang tu mampu melakukan ibadah haji mungkin satu masa nanti. Jadi nak sebut benda lebih nanti orang marah pula tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya kita nak bagi orang, bagi keutamaan dalam hidup dia. Apa keutamaan? Rumah dia bocor, anak dia tak sekolah, anaknya tak ada belajar universiti. Mungkin orang muda ini dia mampu untuk kahwin tapi tak ada wang yang cukup. Maka orang ni kita bantu pada waktu kita mempunyai kesihatan, kita tamakkan harta, kita mengharapkan jadi lebih kaya, dan kita takut jatuh miskin. Pada masa itulah pahala sedekah kita sangat tinggi di sisi Allah SWT. Tak kira apa-apa yang kita mampu bagi. Macam cerita di masjid tadi, masjid nak buat kapet baru kerana kapetnya mungkin rosak, nak sambut Ramadan contoh. Maka kita melihat, kalau aku derma 1 liang lahat, baik aku derma 10 liang lahat. Itu nilai yang kita mampu buat. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, ada satu tempat dalam Kuala Lumpur nak bina masjid. Maka nak bina surau. Budak-budak sekolah yang di sekolah tersebut pergilah kutip derma pada orang kaya, orang biasa, orang yang tak ternama, orang ternama. Maka pengetua pun buat pengumuman, satu pengumuman yang sangat syahdu, bahawa ketika kami mengumpulkan duit ni, ada satu kisah berlaku. Seorang lelaki yang tak dikenali, keretanya pun biasa saja, buruk saja keretanya, datang jumpa kami. Berapa duit tak cukup lagi tuan pengetua? Duit tak cukup 100,000. Baik, besok dia datang buat 100,000. Tiba-tiba bila buat estimation, ada lagi benda yang tertinggal, tak kurang lagi, dia datang lagi, bagi lagi 100,000. Dan pada waktu itu musim Ramadan beberapa tahun lepas, saya cerita pada tuan-tuan ni cerita betul. Maka dia pun datang, bagi lagi bersekolah. Akhirnya dia bagi 250,000 tuan-tuan. Orangnya tak terkenal, namanya tak ada, syarikatnya pun tak ada, juga orang tak mau dikenali, tak mau disebut namanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Pengetua ni pun tanya, tuan, daripada mana tuan dapat duit ni? Banyak ni tuan bagi. Syarikat-syarikat besar yang kami minta pun, korporat pun yang punya wang beratus juta pun bagi tak berapa sangat, 5,000, 3,000. Tuan dia bagi banyak ni. Dia kata, Ustaz, sama-sama lah kita kongsi Ustaz, berapa sangat pun harta yang ada. Saya pun pada usia macam ni, berapa sangat saya nak makan lah. Kemudian dia pergi hantar lagi ke sekolah itu wang hari raya, duit kocek ampau raya. Dengan pengetua pun dia baginya duit RM100 seorang. Allah tuan-tuan, dengan tukang kebunnya, tukang kantinnya, semua dia bagi. Allahu Akbar. Permintaannya kepada tuan pengetua, tolong bagi kepada semua kaki tangan yang ada di sekolah ni, tapi jangan sebut nama saya. Tolong jangan sebut nama saya. Kalau tak, saya takkan datang lagi sini untuk bantu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Syekh Muhammad Ratib Nabulsi tuan-tuan bercerita, di Eropah, saya tak pasti sama ada di Belgium ataupun Denmark, satu hari di sebuah tempat di Eropah itu, orang sembahyang Jumaat, mereka sembahyang Jumaat dalam satu bangunan kedai. Berarti 40 orang sembahyang, habis sembahyang mereka lekas-lekas keluar, masuk batch yang kedua, ketiga, keempat. Pada hari Jumaat mungkin sampai 5-6 kali sembahyang Jumaat dilakukan, kerana pihak bandaran tidak benarkan mereka sembahyang melimpah-limpah sampai keluar. Maka Jumaat diadakan berkali-kali. Pendek je Jumaatnya, 10 minit, 15 minit. Masuk yang baru. Kebanyakan orang sana bisnes kapet, bisnes kereta, bisnes makanan dan sebagainya. Tiba-tiba imam itu buat pengumuman, Jumaat pertama, kedua, ketiga, keempat, tiap-tiap sembahyang itu dibuat pengumuman, tuan-tuan, kita kekurangan dana kerana pihak pemilik bangunan ni menaikkan sewa, kita tak mampu bayar, melainkan tuan-tuan tingkatkan derma tuan-tuan pada hari Jumaat ni. Tiap-tiap kali sembahyang Jumaat tu dilakukan, dibuat pengumuman yang sama. Di luar sana ada seorang budak Mesir yang baru sampai ke negara itu. Dia mencari kerja. Sebelum mendapat kerja, dia berniaga. Macamlah orang Bangladesh, orang India berniaga di luar masjid kita kan, Pakistan. Tasbih, kopiah, jubah. Itu perniagaan yang simple-simple, sementara dapat kerja. Dan setiap kali pengumuman itu dibuat, budak menjengukkan kepalanya ke dalam masjid, tengok dia. Akhirnya habis jemaah yang kelima, keenam, dah habis sembahyang. Budak muda itu pun datang, cakap pada Tuan Imam dengan semangatnya, Tuan Imam,
Kenapa kita tak berderma ya? Kita beli je bangunan ni Tuan Imam, orang ni asyik naikkan sewa saja. Nah, sekarang saya bawa duit saya bagi permulaan untuk kita sama-sama berderma pada hari ni. Dia punya jualan berapa sen tuan-tuan? Jual kopiah, jual jubah, jual tasbih, minyak wangi, berapa sen agak tuan-tuan? Ada 2,000 dapat? Tak dapat tuan-tuan. Bagi duit. Orang semua kagum tengok, semua orang sedih. Semangatnya orang muda ni. Semua hari tu punya hasil perniagaan dia bagi kepada imam di depan orang ramai. Mulai saat itu, toki ayamnya, toki dagingnya, toki kapeknya, toki kereta, toki rumah, orang Turki yang kaya-kaya yang ada di negara Eropah itu, mereka pun rasa budak muda ni begitu semangat nak derma. Kenapa aku tidak? Maka 1 Jumaat, 2 Jumaat, 3 Jumaat tuan-tuan, minggu ketiga lepas pengumuman itu dibuat, tiba-tiba masjid punya wang macam dua runtuh. Dan imam pergi berunding dengan jawatan kuasanya, dengan pemilik bangunan. Dia belinya bangunan rumah kedai itu tuan-tuan. Hasil daripada kerja budak muda dari Mesir yang datang berniaga ini, semangatnya itu menyuburkan semangat orang-orang lain tuan-tuan, pemangkin kepada orang lain. Maka semua orang gembira, sujud syukur mereka dapat beli bangunan tersebut. Tak ada lagi dibebankan dengan masalah hutang, balik-balik naik sewa, balik-balik naik sewa. Tiba kemudian masuk bulan haji, musim haji, dan pemuda Mesir ni pun datang jumpa dengan Tuan Imam. Tuan Imam, saya sebenarnya nak kerja sini, tiba-tiba makcik saya panggil kat Mesir, dia nak pergi haji tapi dia tak ada mahram, maka dia sponsor saya pergi. Alhamdulillah Tuan Imam, saya pun tak sangka dapat pergi haji. Usia kau berapa anak muda? Usia 34. Allah, muda kau ya, selamat kau kat sana. Kau pergi haji nanti doakan aku kat sana. Maka budak Mesir ni pun pergi. Baik Tuan Imam, nanti saya balik semula ya. Dia pun pergi haji bersama dengan makciknya. Tuan-tuan, ketika orang semua wukuf di Arafah, kata Syekh Ratib Nabulsi, orang semua berdoa yang dalam hadis-hadis sahih menunjukkan Allah mendepakan rahmatnya, membuka pintu-pintu kemakbulannya, mendengar permintaan hamba-Nya pada hari Arafah, doa mereka sama ada di tanah suci ataupun di tanah air kita, di mana sahaja. Kata para ulama, doa makbul pada waktu Arafah, wukuf di Arafah. Maka hari itu budak muda ini berdoa, dan dalam doanya meminta kepada Allah berbagai perkara. Dan pada hari itu tiba-tiba datang pengumuman, budak muda yang pergi haji itu meninggal dunia tuan-tuan ketika sedang wukuf. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan ridai, masuklah di kalangan hamba-Ku, masuklah orang beriman. Kata Syekh Ratib Nabulsi, perkara ini disampaikan oleh imam masjid tersebut kepadanya, bahawa budak muda ini ikhlas dalam tindakannya walaupun nampak macam menunjuk. Itu sebab tuan-tuan, kadang kita jumpa ada orang ketika dia nak buat baik itu nampak dia macam bersemangat over. Dia tidak riak tuan-tuan. Dia sebenarnya kerana terlalu bersemangat nak mengajak orang buat baik bersama dengannya. Maka naklah kita buat baik, bersangka baik kepada orang tuan-tuan. Maka dalam kes ini, budak muda daripada Mesir ini telah mengajak orang untuk berderma walaupun pendapatannya tak berapa sen. Tapi dialah yang menjadi pemangkin kepada orang lain berdakwah untuk berinfak, bersedekah sehingga mampu membeli bangunan rumah kedai itu, dia jadikan masjid kekal untuk orang Islam. Dan Allah terima kebaikannya, Allah matikan di tempat yang paling mulia ketika wukuf tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi balik kepada cerita kita, pandu kepada hadis ini, janganlah bertangguh-tangguh untuk baik, wahai orang muda. Tak payahlah tunggu jadi jutawan. Ini kita tak jutawan pun nilai sedekah kita lebih besar nilainya daripada seorang yang wangnya beratus-ratus juta yang diberi untuk Islam hanya 10,000 saja. Apa nilainya? Kita dalam simpanan kita cuma ada 1,000, kita bagi 100, sudah 10% tuan-tuan. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk membuat kebaikan tanpa menangguh-nangguh. Baik, hadis berikutnya. Al-Khamis an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudh minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjama al-qaum faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu ana a'khudhuhu bihaqqihi fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin wa Muslim. Ismu Abi Dujana Simak bin Kharshah. Qauluhu ahjamal qaum ay tawaqqafu falaka bihi ay syaqqa hamal musyrikin ru'usahum. Yadulul hadith ala syaja'ati Abi Dujana wa tadhiyatihi wa sidqihi fil jihad wa la yadullu ala jubni as-sahabati ridwanullahi alaihim, innama hum ahjamu an akhdhi sayfi khawfan minhum alla yastati'u al-wafa' bi syartihi wa haqqi
wa inna ma maddu aydiyahum liya'khuzu awalan yuqatilu bihi juhdahum min ghairi syartin. Wa fil hadith tarib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala mazin min tadhiya wa nikaya bil adu man tawalla mahamma fi'liya an yuaddiyaha bihaqqin wa sidqin. Satu hari Nabi SAW telah pun menunjukkan dalam perang Uhud, Nabi menunjukkan pedang kepada para sahabat dan berkata, siapakah nak ambil pedang ini daripada aku? Maka sahabat-sahabat semua berlumba-lumba mengangkat tangan, saya Rasulullah, semua mengangkat tangan dan ambil kemuliaan tersebut, menerima cabaran Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah pun letakkan syarat, siapa yang ambil pedang ini mestilah menunaikan haknya. Maka terdiamlah semua yang hadir, tuan-tuan. Semua yang tadi bising saya semua menurunkan tangannya, kerana takutnya mereka tak dapat menyempurnakan tanggungjawab yang besar itu. Tiba-tiba Abu Dujana, seorang sahabat Nabi yang namanya Simak bin Kharsyah, berkata, saya Rasulullah. Maka Rasulullah pun beri pedang itu kepadanya, dan dengan pedang itu dia membunuh begitu ramai pihak musyrikin yang menjadi musuh Islam dalam peperangan Uhud. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kesungguhan para sahabat untuk memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka yakin itu perintah daripada Allah. Lalu mereka berlumba-lumba, tapi bila Nabi meletakkan syarat, mereka takut tak dapat menyempurnakan. Di sini menunjukkan kewarakan para sahabat itu. Jangan janji-janji lepas tu tak dapat nak buat. Jadi sahabat-sahabat semuanya terdiam. Sahabat-sahabat semua terdiam, semua menundukkan pandangan, takut tak dapat memenuhi tuntutan yang diletakkan Nabi tanggungjawab itu. Kecuali Abu Dujana yang konsisten, dan dia telah mengambil pedang itu daripada Rasulullah dan menunaikan hak semampu yang dia dapat. Pengajarannya kata para sahabat, para ulama, para syurahul hadis, hadis ni tidak menunjukkan sama sekali kepada kepengenyutan, pengecutnya para sahabat, tak. Iyazan billah, para sahabat bukan pengecut, bukan penakut, para sahabat berani. Tetapi bila mendengar ada syarat yang Rasul letakkan itu, maka mereka rasa takut tak dapat memenuhinya. Kecuali Abu Dujana yang konsisten cuba untuk penuhi juga. Jadi di sini hadis ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, kalau kita mendapat amanah, tunaikan ia. Kalau kita rasa kita tak mampu nak tunaikan amanah, berilah peluang kepada orang yang dapat menunaikannya. Ini dalam konteks kemasyarakatan, orang nak jadi pengurusi JKKK, nak jadi nazir masjid, nak pegang jawatan ketua persatuan dan sebagainya, mesti ada sifat-sifat karakter sebagai leader dan dapat memenuhi tanggungjawab yang diletakkan. Hadis berikutnya yang ke-6, Ani Zubair bin Adi qal ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum, rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-6 ini menunjukkan kepada kita tentang satu peristiwa yang berlaku lepas kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kewafatan semua Khulafaur Rasyidin, sahabat yang tinggal pada masa itu. Salah seorang bernama Anas bin Malik yang umurnya panjang. Saya pernah ajar pada tuan-tuan, Nabi telah mendoakan untuk Anas ini berakhir dalam hidupnya keberkatan, panjang umur, kesihatan dan sebagainya. Tuan-tuan dah tahu kan doa Anas bin Malik kan? Tahu ke tak tahu? Macam tak ingat je. Doa ni kita dah belajar berkali-kali dah. Kalau tuan-tuan rajin tengoklah dekat Facebook saya, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fi dari wa barik li fima ataitani. Ya Allah, banyakkanlah keturunanku dan hartaku, luaskan aku pada rumahku, berkatilah aku pada semua kurniaan-Mu kepadaku. Maka Anas ini hidupnya panjang, sihat tu badan, murah rezeki, keluarganya ramai, anak-anaknya ramai, keberkatan mengalir dalam tanaman-tanamannya. Banyak kali kita belajar doa ni. Jadi Anas antara sahabat yang panjang umur dan melihat satu suasana yang berlaku pada zaman Bani Umawi, pemerintahan mereka, Bani Umayyah, iaitulah ada seorang jeneral tentera yang sangat zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau ni seorang yang dikatakan para ulama seorang yang fasik, suka membunuh orang, kejahatannya. Maka para sahabat yang masih hidup pada masa itu datang bertemu dengan Anas bin Malik, minta pesan wasiat daripadanya bagaimana kita nak menghadapi orang kejam macam Hajjaj ni. Maka jawapan Anas bin Malik kepada orang yang bertanya, ingatlah pesan Nabi, iaitu sabarlah menghadapi hari yang susah ni sampailah kamu mati. Sabar, jangan menyebabkan penggulingan kuasa, jangan menyebar-nyebarkan fitnah. Tuan-tuan, kita berada pada zaman fitnah, zaman kekacauan, macam-macam perkara berlaku, penyakit berlaku, ujian kepada kita oleh Allah, berlaku
kekuatan orang Islam melemah. Dan sekarang Allah datangkan ujian ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kena PKP kat rumah, gaji tak cukup, wang tak cukup. Maka apa kita nak buat, tuan-tuan? Bersabar, tuan. Mintalah kepada Allah. Allah yang beri keberkatan dalam hidup kita, bukannya orang. Carilah keberkatan dengan sembahyang tahajud. Carilah keberkatan, ketenangan dengan baca Al-Quran. Carilah keberkatan dengan banyak membaca kisah para sahabat. Duduklah bersama dengan mereka. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, ketika beliau bersembang dengan orang ramai, mendapati tiada manfaat pada sembangan ataupun sembang kosong itu, dia membangkit meninggalkan mereka dan baca kitab-kitab hadis. Lalu berkata kepada sekalian orang bersama dengannya, aku bersembang dengan kamu tak ada apa-apa, baik aku bersembang dengan para sahabat. Ya tuan-tuan, jadi ini zaman fitnah. Sabar. Nabi pesan sabar. Jangan buat benda-benda yang di luar bidang kuasa dan kemampuan kamu. Hadis yang ketujuh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufdidan aw mautan mujhizan aw dajjal fasharu ghaibin yuntazar aw sa'a fasa'a adha wa amar. Dalam hadis ini Nabi SAW telah pun mengatakan kepada para sahabat, bersegeralah kamu melakukan amal-amal yang baik sebelum datangnya 7 perkara. Apakah yang kamu nantikan? Kenapa kamu menanggung-nanggungkan sehingga datang besok kemiskinan yang melalaikan, atau tiba kekayaan yang menyebabkan kecurangan, atau tibanya penyakit yang merosakkan, atau tibanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan sudah tidak keruan lagi, atau tibanya kematian yang dipercepatkan, lenyapnya semua itu ataupun dajjal, iaitu makhluk gaib yang akan datang sebelum kiamat, dan hari kiamat itu lebih besar bencananya serta lebih pahit penanggungannya. Hadis ini riwayat Tirmizi dan mengatakan hadis ini sebagai hadis hasan. Kat sini lagi sekali suruhan Nabi kepada kita untuk melakukan kebaikan sebelum datangnya hari-hari yang berpotensi dengan fitnah. Jangan tunggu sampai sakit baru nak buat amal soleh. Tuan-tuan, keliling kita ada banyak contoh, tuan-tuan. Nas'alullah al-afa wal afiyah. Mohonlah kepada Allah agar selamat dari penyakit-penyakit bahaya, ya tuan-tuan. Kalau kita melihat orang ditimpa penyakit yang bahaya, kita doa. Ada satu doa Nabi anjurkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nak ikut baca. Kelebihannya kalau kita baca doa ni, melihat orang ditimpa penyakit, kita tidak akan ditimpa penyakit yang menimpanya. Kalau kita sedang menaiki kereta, kita melihat kemalangan dahsyat, orang mati tercampak daripada keretanya, amalkan doa ini. Kita mengamalkannya, berdoa kepada Allah supaya kita tak kena musibah yang sama. Dalam hadis mengatakan, kalau kau baca doa ini, kau akan selamat daripada musibah yang menimpanya. Faham? Pergi ke hospital, ziarah orang sakit, tapi jangan baca depan dia, tuan-tuan. Tambahan pula kalau dia faham bahasa Arab. Kita baca bila kita beredar daripadanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maha suci Allah, syukur kepadamu wahai Tuhan yang telah mengafiatkan aku daripada musibah yang menimpanya. Sesungguhnya Tuhanku telah melebihkan aku di atas banyak ciptaannya, memberi aku banyak nikmatnya. Boleh ingat tuan-tuan? Nanti mudah-mudahan ada sesahabat fan club yang rajin untuk tolong taibkan dan kita belajar sama. Saya ijazah kepada tuan-tuan. Ikut saya baca. Alhamdulillahilladzi, ikut, afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Syukur pada Allah yang menyelamatkan aku daripada apa yang menimpanya. Sungguhnya Tuhanku memberi nikmat yang banyak kepada aku. Kita ziarah orang sakit, jangan bagi dia dengar, baca doa ni. Nasya Allah akan selamatkan kita dari penyakit yang menimpanya. Alangkah banyaknya penyakit-penyakit kronik ini, tuan-tuan. Kita mohon kepada Allah saja perlindungan. Ujian Allah, tuan-tuan. Orang tu menjaga kesihatannya, orang tu makannya bagus-bagus, orang tu orang kaya. Orang yang tidak menjaga makannya tidak pula kena. Ini ujian daripada Allah. Sabar, tuan-tuan, ya. Baik, jadi jangan menanti sehingga berlakunya ujian-ujian ni barulah sibuk engkau nak beribadah. Kau dah terbaring kena stroke, barulah aku katakan baik dulu aku ada peluang jadi imam, aku jadi imam. Kenapa waktu sekarang cakap? Kenapa waktu dulu tak cakap? Ni masalahnya. Jadi
perkara-perkara yang akan berlaku ni Nabi menyatakan satu kemiskinan yang melampau. Kamu pun dah tak ada masa nak sembahyang. Kenapa? Kerana duit tak cukup. Paksa bekerja pagi, petang, siang, malam. Dulu masa kamu senang, kamu tak ada pula buat begitu. Ataupun kaya yang melampau-lampau. Kita menyangkakan orang kaya rumah besar itu dia selalu ada kat rumah, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Dia meeting kat hotel tu, dia meeting kat overseas, pergi sana, pergi situ. Kadang tak jejak rumah pun, tuan-tuan. Nak pergi masjid dekat rumah pun tak sempat. Maka ini kekayaan yang melampau-lampau. Ataupun maradan mufsidan, atau penyakit yang kronik. Aw haraman mufnidan, ataupun dah tua nyanyuk. Pada masa itu baru kau nak pergi beribadah, baru kau datang awal ke masjid hari Jumaat. Tak, no way, dah habis. Aw mautan mujhiran, ataupun mati yang datang tiba-tiba, mujhizan, datang dengan tiba-tiba. Awid dajjal, ataupun datangnya dajjal. Pada masa itu baru kau nak iktikaf kat masjid. Dajjal ni akan menimbulkan banyak huru-hara, menyusahkan kau. Tak semudah sebelumnya. Sekarang dah berlaku wabak Covid yang kita minta pada Allah perlindungan ni pun, kita dah tak boleh pergi ke masjid, tak boleh nak sembahyang Jumaat, tak boleh nak pergi kenduri, tak boleh nak jumpa kawan. Ini adalah satu bentuk ujian yang besar untuk kita, tuan-tuan. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8, iaitu hadis yang terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar, la'utiyanna hadhihi raya rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. Qala Umar Khattab, ma ahbabtu al-imara illa yawma izin fatasawartu laha hatta raja'an an ud'a laha. Qala fada'a Rasulullah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahu Allah alayka. Fasara Aliyun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit. Fasara ya Rasulullah ala madza ukatilun nas? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Dalam satu pertempuran, peperangan, maka Nabi SAW dalam perang Khaybar, maka Nabi telah memberitahu para sahabat sekalian, aku akan berikan panji-panji bendera ini kepada seorang yang cintakan Allah dan Rasulnya, dan Allah akan membuka tempat tersebut dengan kekuatan yang ada pada hamba Allah ini yang terpilih ini. Sayyidina Umar ada dalam majlis itu. Sayyidina Umar mengatakan, aku menegak-negakkan kepala aku begitu mengharapkan Nabi manggil aku untuk berikan kepadaku, tuan-tuan. Ni berlumba-lumba para sahabat nak dapat kemuliaan. Sayyidina Umar tinggi orangnya, dia pun tejet menunjukkan dirinya supaya Rasulullah panggil dia. Tiba-tiba Rasulullah panggil Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib pada masa itu matanya kena sakit mata, maka Nabi SAW mendoakan pulih matanya. Mukjizat Rasulullah. Rasulullah bagi bendera itu kepada Ali. Wahai Ali, bahawa bendera ini pergi buka kota tersebut. Allah akan buka kota itu dengan engkau. Mulianya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka Sayyidina Ali kata, wahai Rasulullah, bagaimanakah saya nak menyerang mereka? Apa misi saya pada kali ini? Apa tanggungjawab saya? Bagaimana saya nak kata dengan mereka? Maka Nabi berkata kepadanya, hendaklah kau perangi mereka sehingga mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah, maka kau tidak boleh memerangi mereka lagi, wahai Ali. Tiada hak untuk engkau merampas harta-harta mereka, dan semuanya diserahkan kepada Allah. Kita berhukum dengan zahir, yang batin kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi dalam hadis ini kata para ulama yang mensyarahkannya, mahabbatullah wa rasuluhu innama takunu bil iman bihima wattiba' ma amara bihi. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa kecintaan kepada Allah dan Rasul itu berlaku kerana keimanan yang subur dan mengikuti perintah yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Mu'jizatul Rasul haitsu akhbara an mughayyab fakana kama akhbar. Dan di sini Rasulullah SAW memberitahu perkara gaib, perkara yang orang Islam tak tahu yang akan berlaku, iaitu kemenangan Islam, dan berjaya diberlakukan pembukaan itu oleh Ali karramallahu wajhah. Al-hathu al-iqdam wal-mubadara ila ma amara bihi Rasulullah SAW, menunjukkan kepada kita para sahabat ni belum-belum untuk mendapat kebaikan. Seperti mana Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau menonjol-nonjolkan dirinya untuk dapat kemuliaan yang digambarkan oleh Nabi SAW itu, iaitu Allah cinta kepada orang itu. Jadi kita dalam hidup pun kena berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kata Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, kalau engkau nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu. Kalau kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisimu. Puasa sunatmu di mana, bacaan Quranmu di mana, tahajudmu di mana, sedekahmu di mana. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bersedekah untuk Yayasan Budi Ihsan, kami menawarkan menjadi jambatan kepada orang susah, dan mengharapkan di sini ada usaha kita menjadi benteng terakhir untuk keperluan umat. Boleh tuan-tuan berderma, kalau tuan-tuan
boleh follow Facebook Yayasan Budi Ihsan Malaysia. InsyaAllah kita akan mengagihkan bantuan itu kepada golongan memerlukan secara profesional. Jadi ditadbir oleh pasukan mereka yang profesional, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kemudian yang terakhir sekali, la yajuz qatlu man nataqa bi syahadataini illa idza zahara minhu ma yastawjibul qatla kal qatli amdan aw inkaru syai'in min din yaqtadi al-kufr wa riddah. Kita tidak boleh membunuh orang yang telah mengucap syahadah pandu kepada hadis Nabi ini. Kita menyerahkan hakikat syahadahnya itu apakah benar atau tidak, itu diserahkan kepada Allah SWT. Masa saya belajar di negara Jordan tu, tuan-tuan, orang Islam mereka dapat kadar bayaran yang murah banding dengan orang bukan Islam. Ini prinsip yang dipakai di banyak universiti orang-orang Arab. Walaupun negara Arab ni ini tidaklah begitu Islamik, tuan-tuan, tapi yang nama orang Islam, kalau diananya Islam, Muslim, maka dia punya fee universiti dia murah. Ada kawan daripada Korea, dia belajar dengan tujuan dihantar oleh syarikat gergasi elektronik untuk belajar di Jordan. Maka dia kena bayar 5 kali ganda daripada harga yang kita bayar. Kalau kita bayar contohnya 1,000, dia kena bayar 5,000. Maka dia pun tak tahan. Akhirnya dia terpaksa menipu dan manipulate dan ubah fakta. Dia kata dia Muslim, ubah nama jadi Muhammad. Dapat belajar 4 tahun, 5 tahun dengan kadar yang sangat murah, 5 kali ganda lebih murah daripada harga kebiasaan. Tapi kita serahkan perkara ini kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghidayah kepada semua. Jadi dalam konteks Islam, dia ajar kita untuk berhukum secara zahir. Nahnu natawalla zawahir wallahu yatawalla sarair. Perkara-perkara yang di bawah dalam batin bukan urusan kita. Kita hanya menghukum manusia di sudut zahir sahaja, seperti maksud hadis. Az-zakatu khas kasran illam yu'addiha sahibuha antawa'iyah. Jadi zakat akan dilakukan secara wajib kepada orang yang ingkar, seperti mana yang kita dapat lihat daripada hadis ini. Maka tamatlah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin untuk kali ini dalam kuliah duha. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan, kerana Allah beri pada kita kekuatan, Allah beri pada kita kesihatan, Allah beri pada kita keselamatan, kebahagiaan, keseronokan pada hari-hari yang sangat menguja dan menguji pada ini, tuan-tuan. Jadi sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan, boleh saya jawab 1-2 soalan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni ada manfaat padanya, dan saya mohon je sebaik tuan-tuan Melayu pada tuan-tuan, tolonglah panjangkan video ni, share dengan rakan, taulan, teman, keluarga, ahli karya, grup yang kita ada, sama ada di Facebook, sama ada di WhatsApp group, sama ada dalam diskusi-diskusi kita dalam social network yang lain. Mudah-mudahan padanya ada kebaikan, ada sebab untuk mereka mendapat jariah, dan ada sebab untuk diwar-warkan aktiviti Yayasan Budi Ihsan ke arah membantu umat Islam sebagai benteng terakhir. Dan segala bantuan tuan-tuan itu layak untuk dapat tax exemption bagi organisasi dan sebagainya. Tuan-tuan ada sebarang soalan, boleh kita kongsi bersama-sama. Ustaz, apa hukum makan makanan laut campur darat daripada Aisyah Faizal? Aisyah makan makanan laut dan darat secara sekaligus tidak menjadi kesalahan. Ia tidak ada larangan dalam Islam. Ia tidak ada larangan dalam Islam. Kalau ada seseorang mengatakan itu terdapat dalam hadis, itu tidak benar sebenarnya. Tidak ada pun hadis yang mengatakan demikian. Yang ada adalah patah Arab, la ta'kulu la ta'kulul lahma wa tashrabal labana, ataupun tashrabal haliba. Ini pepatah bahasa Arab, ini tak ada kena-mena dengan hukum Islam. Ini bukan hadis. Ada setengah orang mengatakan itu hadis, salah sebenarnya. Kecuali lah kalau pihak sains Islam, saintis Islam ataupun saintis barat sekalipun yang membuat kajian dan mengatakan makan laut tu mengandungi iodin, dan makanan darat pula ada asid, boleh bercanggah, itu lain. Itu kalau ada kajian begitu, saya tak menafikan. Itu bukan bidang kuasa seorang ustaz, bukan bidang fatwa. Tapi kalau mengatakan dia ada dalam hadis, itu tidak ada. Tidak ada hadis yang melarang untuk makan ikan dan makan makanan darat, makan laut dan makan darat sekaligus. Tidak ada hadis yang melarang. Boleh terangkan tentang menjual agama daripada ilmu-ilmuan? Menjual agama bermaksud kita menjadikan agama batu loncatan untuk kepentingan dunia. Sebagai contohnya, seseorang itu mengatakan, madu lebah yang saya jual ini, saya telah bacakan ayat Quran 30 juzuk, jadi harganya meningkat jadi RM1,000. Kalau saya tak baca ayat Quran, nilainya hanya RM500. RM500 ni adalah kerana mengandungi ayat Quran. Tuan-tuan, ini tidak berlaku dalam Islam.
Ini tidak berlaku dalam Islam. Ini mengambil agama untuk menjadi batu loncatan, menjadikan agama batu loncatan. Ini tidak boleh, tidak dibenarkan dalam Islam. Macam ada orang berkata, contohnya siapa nak kirim doa kepada saya kat Mekah, kalau minta saya doa depan Kaabah harganya RM1,000. Kalau doa jauh sikit 1 meter dari Kaabah harganya RM800. Kalau doa dalam kawasan haram RM500. Ini menjual agama. Ini tak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau seseorang mengambil upah mengajar Al-Quran, mengambil upah mengajar agama, itu tak ada masalah kerana itu dibenarkan. Kita dapat lihat sebagai contohnya ketika para sahabat dikiaskan dalam peristiwa yang mana seseorang mereka membaca Al-Quran untuk merawat pesakit dan meminta bayaran. Itu adalah benda yang dibenarkan. Tapi kalau kita melakukan perkara-perkara yang tiada dalam Islam dan kita mengambil kesempatan dalam Islam, ini namanya menjual agama. Kita mohon kepada Allah perlindungan, keselamatan daripada perkara-perkara sedemikian. Dan saya baca dalam fatwa para ulama, contohnya kalau orang meninggal dunia, kita mengambil upah untuk baca Quran di kubur, ini tak boleh tuan-tuan. Ini bimbang makanan apa yang diambil itu sebagai haram. Tapi kalau saya berkata, saya budak balik pada Azhar, balik dari Jordan, balik Madinah, tak ada kerja, saya boleh bacakan doa di kubur ataupun ayat Quran, saya khatamkan di kubur ibu bapa tuan ni. Bapa tuan nak bayar, terpulang kat tuan. Tapi saya melakukannya kerana Allah SWT. Nak bayar, Alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak menggunakan bayaran, itu tak mengapa. Tapi kalau kita tetapkan bayaran, seolah-olah macam kita pasti apa yang kita baca itu mendapat rahmat daripada Allah dan mesti akan diampunkan, itu tidak dibolehkan. Kalau kita mengambil upah kerana mengajar Quran, kerana masa kita, bukan kerana kita menjual Quran. Saya ada kehidupan, saya ada keluarga, saya ada anak-anak untuk disara. Ini kemahiran yang Allah beri pada saya. Tidak menjadi kesalahan. Saya charge 1 jam RM100. Saya charge per kepala seorang datang belajar dengan saya RM10. Itu tak ada masalah. Itu bukan kerana kita charge Quran. Kita charge masa kita. Masa yang kita kena korbankan, kan kita pun ada pergantungan, kita pun ada kehidupan. Kalau imam-imam zaman dahulu, mereka menaiki kuda, menaiki himar, menaiki unta, bergerak ke sini, sana sini. Binatang itu tidak memerlukan minyak macam kenderaan yang kita pakai pada hari ini. Dan zaman dahulu raja-rajanya baik-baik, bagi kepada imam, ambil tanah ni, buatlah rumah kat sini, duduklah kat sini. Kadang di kalangan raja itu mengahwinkan guru-guru yang disayanginya supaya kekal duduk di negara dia, seperti berlaku kepada Imam Abdul Razak As-San'ani. Maka ini boleh berlaku zaman dahulu. Zaman sekarang berlaku tak begitu. Kita ada kehidupan, rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, tol nak kena bayar. Jadi tidak menjadi kesalahan untuk mengambil upah. Asal saja jangan mengambil kesempatan terhadap orang lain. Ustaz, tahun ini kita tidak dapat berpeluang iktikaf di masjid. Jadi bagaimana nak maksimumkan pahala beribadah di rumah? Apa saranan amalan yang boleh dilakukan? Dalam suasana MCO yang ada hari ini, saya menggalakkan tuan-tuan untuk satu sekali jagalah sembahyang pada awal waktu. Kerana bila sahabat tanya apakah amalan paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Dan nak sembahyang ni ada tertibnya. Ada sembahyang sunat qabliyah, ada sembahyang sunat ba'diyah, ada azan, ada iqamah. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mendidik anak-anak lelaki kita azan, iqamah, menjadi imam dalam sembahyang. Lepas sembahyang kita berzikir sama-sama, menghafal wirid-wirid. Ada yang menghafal maksurat. Kemudian kita baca Al-Quran sesama. Sebagai contohnya, hari ni hari Jumaat, contoh, kita baca surah Al-Kahfi sesama. Mungkin 4 kali, 5 kali Jumaat, anak kita dapat hafal surah Al-Kahfi. Kita galakkan mereka, tak boleh hafal 10, tak boleh hafal 10 yang awal, 10 yang akhir. Tak boleh hafal ke surah Al-Kahfi, hafal 10 yang awal ataupun 10 yang akhir saja, ataupun 10 yang akhir saja. Selamat daripada Dajjal, seperti yang nyata dalam hadis-hadis yang banyak. Jadi buat perkara ni semua. Kalau kita menghafal Quran, kita boleh menggunakan Quran besar. Di Telaga Biru ada terbitkan Quran besar, namanya Mushaf Qiyam, bersama dengan tiangnya, standnya. Jadi kita, si ayah boleh berlatih untuk menjadi imam, membaca apa yang kita mampu daripada Quran, surah-surah yang banyak daripada Quran, supaya tidak membaca surah-surah tertentu saja. Kita dapat baca surah yang banyak dengan menggunakan Quran ini sebagai panduan. Dan sembahyang fardu dan sembahyang sunat dibolehkan mengikut fatwa kebanyakan para ulama, kecuali mazhab Hanafi saja yang melarangnya. Jadi ini antara perkara baik yang boleh kita lakukan. Kemudian bila sampai bulan Ramadan nanti, kita boleh bertadarus sama-sama. Ayah baca, anak nak dengar, anak baca, ayah dengar, betulkan, khatam Quran sama-sama. Ini semua boleh, jangan membuat planning.
Kemudian nanti menuju ke penghujung, kita khatam Quran sama, kita qiyamul lail sama-sama 10 malam yang terakhir. Latih anak-anak untuk ada dekat rumah kita satu sudut. Rumah kecil pun tak mengapa, kita dekat dewan sembahyang tu pun, kawasan depan living room tu pun kita boleh duduk sama-sama sembahyang beribadah. Convertkan dia jadi surau sekejap, alihkan perkakasan yang ada, berbuka sama-sama, berdoa sama-sama. Jadi ini antara peluang-peluang yang boleh tuan-tuan listkan. Kalau ada kalangan followers pada hari ini dapat listkan apa yang saya sebut ni, jadi satu panduan, jadi satu checklist Ramadan. Kami dalam majalah Solusi pernah terbitkan cadangan-cadangan checklist yang nak dibuat untuk menghadapi Ramadan ini. Ada lebih 300 sebenarnya benda yang boleh kita lakukan. Bermula dengan sembahyang awal waktu, jaga wuduk, baca Quran, berzikir, berwirid, baca Quran, duha, khatam Quran, bangun malam, sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Banyak, lebih daripada 200 yang kita dapat kumpulkan dalam checklist yang kecil-kecil tu. Amalan kecil, pahala besar di sisi Allah. Walaupun kita tak dapat hadir di masjid lagi dalam suasana ini, tapi kita mampu melakukannya dalam keadaan yang ada pada hari ini. Orang ustaz boleh tak anak lelaki jadi imam untuk solat tarawih di rumah kerana tiada keluarga? Dia satu latihan yang baik. Allah mengajar kita dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata memandang. Jadikan kami dan mereka pemimpin kepada orang bertakwa. Imam tu merujuk pada dua, kata para ulama tafsir. Yang pertama, imam dalam sembahyang. Yang kedua, imam dalam masyarakat, pemimpin, imam. Islam tidak membenarkan, tak mahu melahirkan pengikut-pengikut. Imam nak lahirkan, Islam nak melahirkan pemimpin-pemimpin yang ada kualiti kepimpinan. Menariknya dalam Islam ni, kita latih anak kita untuk qamat, untuk azan. Kita azan sama-sama. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, mereka azan ramai-ramai, 10 orang sekali azan. Terkejut kita tengok, seorang azan, seorang menyahut. Apa pula yang menghalang? 10 orang azan. Maka kita azan aja anak-anak, ikut apa azan ni, sama-sama, lelaki semua ikut, perempuan nak ikut pun tak mengapa kat rumah. Maka kita latih. Ini kualiti yang kita kena bina dia sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Yang kita apa sibuk dengan handphone, tengok perkembangan COVID, ini berapa, tapi kita tak ada apa-apa plan of action untuk anak-anak kita. Rugi tuan-tuan yang boleh luaskan. Jadi imam dimaksudkan imam dalam kehidupan dan imam dalam salat. Islam nak melahirkan orang-orang berkualiti, mempunyai kepimpinan, leadership. Jadi jawapannya kepada anak yang menjadi imam dalam sembahyang tarawih, sangat digalakkan. Betulkan bacaannya sebelum dia mengimamkan sembahyang. Kalau dia tak mampu baca yang mushaf yang terbuka itu kerana bacaannya merangkak-rangkak, ajar dia hafaz surah yang pendek-pendek. Tak mengapalah. Qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbin nas tiap-tiap rakaat pun tak mengapa. Kerana Allah SWT berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang kau ingat daripada Quran. Boleh Kedua-duanya ada bahagian masing-masing. Tadi kita dah belajar melakukan kebaikan tu segera, jangan tangguh-tangguh. Kisah yang saya kemukakan tadi, budak di Belgium ataupun Denmark tadi tu, yang telah pun mendahului orang-orang Islam lain untuk bersedekah. Jadilah orang yang memulakan tradisi sedekah. Jangan tangguh-tangguh. Ramadan besok ada bahagiannya. Kita tak tahu, tak pasti sama ada kita dah masuk Ramadan ataupun tidak. Jadi mulakan dari sekarang, bukan pada banyaknya tapi pada ikhlasnya. Boleh tak jelaskan usaha untuk mendapat rezeki anak dari segi Islam? Rezeki anak maknanya nak dapat anak ke anak itu punya rezeki? Tuan-tuan, rezeki ni anugerah daripada Allah. Tuan, Allah telah tetapkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i, Nabi SAW sabda bahawa man kana tid dunya hammahu jama'a shattatallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Sebenarnya rezeki ni Allah telah tetapkan. Janganlah kerana rezeki itu kita mengusahakan dengan cara yang haram. Apa saja kita sebat, apa saja kita bantai, apa saja yang ada fulus semuanya lulus.
pantang jumpa. Orang kata pantang amal, tak pantang jumpa. Memuju lalu melintang sapu. Tak mau. Kita Nabi Islam, kita usahakan yang halal. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, kita terima dengan redha. Itu sebab ada doa yang Nabi anjurkan kepada kita, Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fi. Bagaimana Nabi SAW mengajar kita doa yang sangat penting, ya Allah berilah aku qanaah. Ya Allah ridhalah, ajarlah aku untuk meridai apa sahaja yang kau berikan, qanaah, dan juga berkati aku pada semua yang kau berikan. Wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin, wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fi wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Doa ni Nabi ajar kita, ya Allah beri aku sifat qanaah, berkatilah aku pada semua yang kau berikan, dan gantikan untukku sesuatu yang luput peluang itu dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi bagi mereka yang belum dapat anak pula, diajar dalam Islam ni, hendaklah kita banyakkan istighfar, tingkatkan istighfar. Kalau selama ni kita istighfar sebanyak 70 kali, naikkan jadi 100 kali. Kalau dah biasa 100 kali, tambah lagi hingga 1000 kali. Tak lama pun tuan-tuan istighfar ni. Kemudian banyakkan sedekah, nombor 2. Nombor 3, banyakkan tahajud. Nanti insya-Allah Allah kurniakan anak. Kalau itulah soalan dimaksudkan. Apa soalan lagi? Bagaimana nak menambah perkataan-perkataan baru bahasa Arab dengan kaedah mudah? Bagaimana menambah perkataan-perkataan baru dalam bahasa Arab? Masya Allah, pada hari ini dalam dunia internet online bekal kepada kita banyak benda yang free dan juga yang berbayar. Saya kongsi saja dengan tuan-tuan. Saya pergi ke pesta buku di Jakarta sebelum PKP lalu, bulan 1, bulan 2, maka saya dapati ada satu buku baik. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan mungkin boleh order online. Nanti saya masukkan dalam Facebook ni. Saya pun sedang mengajar anak saya dan cuti sekolah. Dia mesti capai 12 level. InsyaAllah lepas 12 level ni, dia boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi kita kena ada target lah dalam hidup ni. Kita merujuk pada orang yang pakar. Kalau tuan-tuan pergi ke UAE pun, tuan-tuan ataupun di USIM, saya yakin pakar-pakar yang ada di sana pun mengajar kita ada teknik untuk menguasai bahasa Arab. Tanya pada orang yang ahli. Mungkin kita boleh lihat peluang-peluang belajar bahasa Arab secara online. Jadi dengan cara itu berlaku vocabulary enrichment, pengkayaan vocabulary dalam bahasa Arab kita, sehingga kita mampu untuk memahami bahasa Arab dengan baik. Memang dia ada level, dia ada taktik, dia ada strategi dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sistem ghairun natiqin di Arab Saudi, mereka ada lebih kurang 6 level. Kalau di Qatar, mereka ada 12 level. Di Mesir ada 10 level. Dia ada kaedah dia belajar. Akhirnya seorang itu dapat menguasai bahasa Arab dengan baik, insya-Allah. Tuan-tuan minat bahasa Arab, saya bacakan untuk tuan-tuan Al-Quran yang mana Allah Taala menyatakan, siapa yang yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, semuanya itu tanda ketakwaan. Tahniah orang yang minat bahasa Arab. Kerana anda minat bahasa Arab, sebenarnya anda minat bahasa dengan Allah. Anda minat berkomunikasi dengan Allah. Anda cinta bahasa Arab menandakan iman anda subur. Kerana mustahil orang tu nak memahami kalam Tuhannya, mentadaburnya, melainkan dia faham bahasa Arab. Maka hendaklah kita mengambil peluang untuk memahami bahasa Arab. Bersungguh-sungguh, macam seorang kita master bahasa Inggeris, lebih mahir daripada orang putih cakap, menulis. Kenapa tak buat pada bahasa Arab? Sedangkan bahasa Arab daripada kita usia 7 tahun kita semayang dengan menggunakannya. Jadi menunjukkan seseorang itu belum ada kesungguhan yang padu untuk memahami bahasa Arab. Ini satu kesilapan sebenarnya. Apabila Sayyidina Ali disuruh membuka sebuah negeri dan merangi orang kafir, adakah ini secara paksa? Bukan sebenarnya dakwah dan kebebasan agama, untuk pencerahan. Ini berlaku dalam peristiwa Khaybar sebenarnya. Khaybar adalah satu konflik di antara orang Yahudi dengan orang Islam. Untuk pengetahuan saudara Zali yang bertanya. Jadi ketika umat Islam telah buat piagam Madinah, persetujuan untuk semua di Madinah mempertahankan Madinah, tiba-tiba Yahudi di Khaybar telah mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka bersekongkol dengan musyrikin untuk menghentam Madinah. Maka sebaik saja Nabi tahu perkara ini, Nabi telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi telah diperintahkan oleh Allah, dan Jibril datang bertemu Nabi, berkata, wahai Rasulullah, engkau letak senjata, belum habis segi perang Rasulullah, pergi engkau ke Khaybar, kerana Khaybar khianat kepada Islam.
sedangkan mereka menandatangani aman membantu negara Islam bawa kami Nabi, tapi mereka ingkar. Maka itu sebabnya Nabi dengan sebanyak 2,000 orang tentera telah pun pergi mengepung kota Khaybar yang punya 20,000 pejuang. Mereka kalah dalam Khaybar, dan Nabi telah mengambil keputusan daripada Sa'ad bin Mu'az untuk membunuh semua pejuang-pejuang di Khaybar, kerana mereka adalah orang yang mengkhianati perjanjian Madinah. Itu ceritanya. Jadi bukan semena-mena Nabi suruh pergi perang, hampir harta, tak. Faham baik Bagi tuan-tuan yang mempunyai kesempatan, bacalah kitab sirah Nabi SAW. Sebagai contohnya, saya boleh cadangkan kitab, kalau tuan-tuan jumpa kitab ni, tuan-tuan beli, namanya Al-Habib. Al-Habib ni makna kekasih Allah, Nabi kita SAW. Dan kitab ini cetakan daripada pusaka Ibnu Kathir. Pusaka Ibnu Kathir. Cantik kitab ni, tebal. Sebagai contohnya kitab yang baik. Juga apa-apa kitab terbitan Dewan Bahasa Pustaka tentang sirah Nabi sebagai contohnya boleh kita baca. Jadi saya betulkan kenyataan tadi Apakah boleh menambah perkataan Sayyidina dalam tahiyat? Boleh, hukumnya harus, tak ada masalah. Itu adalah kita memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Tak ada Sayyidina ke, ada Sayyidina ke, sembahyang itu sah. Kalau orang meninggal dunia, boleh kita baca Quran di kubur, kita ambil upah. Ambil upah tak dibolehkan, tapi bagi sesuka hati ataupun dengan hati yang gembira, itu digalakkan. Bayangkanlah budak ni balik pada Azhar, balik pada Madinah, balik daripada contohnya Jordan, dia belum ada kerja, dia sukarela baca, bagilah dia duit. Orang jaga kawasan rumah, keselamatan daripada gangguan perompak, pencuri dan sebagainya, bagilah mereka makan. Apalah kita berkira-kira. Kalau kita beli tudung, tak nak kutuk umpan baik semua. Kalau kita beli kereta umpamanya, kita melabur pada benda-benda lain, hiburan begitu banyak sekali, telefon kita dengan bajunya, dengan covernya mahal-mahal. Tapi pada orang yang jaga keselamatan, yang buat baik pada kita, wala tabkhasun nas asya'ahum, janganlah engkau meremeh-remehkan kebaikan orang kepadamu. Allah firmankan dalam Quran. Baik, moga ustaz dapat post makna atau maksud fitnah yang sebenar dengan berkata buruk terhadap orang lain untuk dikongsi makna sebenar fitnah. Tadi saya dah sebutkan, fitnah dalam bahasa Arab ni perkataan fatana yaftinu, maknanya kekacauan, peperangan, gangguan, kezaliman, penganiayaan. Maknanya kekacauan dalam skala yang besar. Orang Melayu kata fitnah ni menuduh orang. Jadi fitnah yang orang Melayu gunakan itu adalah satu juzuk kecil daripada maksud fitnah yang dikehendaki dalam Quran dan dalam hadis dalam bahasa Arab. Boleh faham? Gitu Baik, terima kasih, setakat ini saja dulu. InsyaAllah nanti waktu lain kita akan maklumkan lagi kuliah-kuliah. Dan pada malam ni kuliah saya biasa pada pukul 10 malam, bersama kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, saudara kami, guru-guru kami, sekalian membuat baik pada kami, sekalian membuat silap pada kami, kalangan muslimin muslimat yang hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, selalu membaiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepadamu. Allahumma akfir malana wa waladana wa wasi' lana fi darina wa barikna fima ataytana wa atil hayatana la ta'atik wa ahsin amalana wa filana. Ya Allah, banyakkan untuk kami keturunan kami, harta kami, luaskan kami pada rumah kami, berkatilah kami pada semua pemberianmu pada kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu, kurniakan kepada kami kesempatan untuk taubat padamu selalu. Ya Allah, kasihankan kami bila kami mati nanti. Ya Allah, kasihankan kami bila kami dikambus dalam yang lahat. Ya Allah, kasihankan kami bila kami ditinggalkan oleh sekalian, oleh mencintai kami. Ya Allah, pada masa itu akan datang malaikat untuk menanya kami. Bantulah kami untuk bil qauli tsabiti fil hayati dunia wa fil akhirah. Bantulah kami untuk menjawab dengan jawapan yang kau kehendaki. Ya Allah, amal-amal saleh yang ada untuk mempertahankan kami daripada dihujani dengan soalan-soalan bagai itu. Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal yang mencari haram, kayakan kami dengan minta kepadamu, bukan kepada orang lain. Ya Allah,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri pada kami, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah, rahmatilah kami. Sungguhnya Engkau maha luas pemberian-Mu, ya Allah. Kasihanilah para pemimpin kami, beri kepada mereka ilham yang betul untuk mentadbir menguruskan negara dalam suasana seperti sekarang ini, ya Allah. Dan jadikan rakyat berikan kerjasama kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan untuk mereka pemimpin-pemimpin, penasihat-penasihat yang jujur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan, kebahagiaan, kesihatan kepada kami, untuk pemimpin kami, untuk sekalian doktor, untuk sekalian nurse, untuk sekalian polis dan juga askar yang bertugas pada waktu ini, tidak mengira pagi dan petang, hujan ribut dan sebagainya, untuk kebaikan negara yang tercinta ini, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, wujudkan kesadaran hati kami untuk berderma, untuk berinfak, kerana itu yang akan menggembirakan kami tak kala kami bertemu denganmu, ya Allah. Kerana Engkau firman, bila seorang itu mati, fa asaddaq wa aku minas salihin, setiap orang mati itu minta untuk dikembalikan ke dunia, melihat kepada dahsyatnya ganjaran yang Engkau berikan kepada orang yang bersedekah, iaitulah dipulangkan mereka dengan kebaikan yang sangat besar nilainya, ya Allah. Maka jadikan kami tidak bertangguh-tangguh dalam bab memberi sedekah, memberi infak, memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran di sini, dan apa-apa soalan yang lain saya akan cuba jawab. Dan jangan lupa pada malam ni pertemuan kita pada pukul 10 malam, kuliah tafsir menyambung kembali surah Az-Zumar yang telah kita mulakan semalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.